بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita masih lagi berbicara tentang kelebihan berzikir berdalil dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ini dimuatkan 9 dalil daripada Al-Quran. Mana ada 9 petikan daripada ayat suci Al-Quranul Karim tentang kelebihan berzikir dan ada 15 potongan hadis, 15 buah hadis di saya petik untuk 12 hadis dengan kelebihan berzikir. Jadi pada malam ini kita sambung kembali pada muka surat 74 surat 74, yakni pada hadis la yaqudu qaumun yazkuruna Allah Ta'ala illa habbathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Hadis riwayat Muslim ni, tiadalah duduk suatu kaum yang berzikir, ini yang menyebut nama Allah, para malaikat duduk bersama mengelilingi mereka. Dan mereka ditutupi rahmat serta turun ketenteraman, ketenangan ke atas mereka. Dan Allah menyebut nama mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Jadi istimewalah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini pun dikatakan majlis zikir juga. Artinya secara tidak langsung kita sama-sama berkongsi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama riwayat Muslim. Yang kedua, kalaulah diriba seorang lelaki dirham, ada duit lah, yang ia bahagikan sebagai sedekah, dan lelaki yang lain pula sedang berzikir menyebut Allah, tentulah yang berzikir kerana mengasihi Allah itu lebih utama. Istimewalah tuan-tuan. Ya, lau anna rajulan fi hijr mana atas paha dia apa, riba dia kan, darahima yaqsimuha wa akhar yazkurullaha lakana zakirullaha afdal. Jadi istimewalah tuan-tuan. Bayangkan si fulan tadi duit dia banyak, dia sedekah. Yang si fulan ni tak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia lebih baik. Tapi tentu jangan lupa, syaratnya ialah ketika berzikir itu hati kita tertumpu kepada apa yang mulut kita luahkan. Yang ingat ke lain. Secara tidak langsung, mereka yang sedang berzikir itu adalah orang yang bersifat sabar. Dan orang yang bersifat sabar ini, kelebihannya jiwa yang tenang, tenteram. Orang macam ni, kalau sakit pun macam tak sakit. Kalau susah sekalipun tak ada rasa susah. Ini dikatakan jiwa yang kental. Istilahkan
Jiwa yang atau bersemangat juang. Saya tak tahu apa maksud orang cakap kan semangat juang lah itu kan. Pada saya itu sabar. Sabar ini sifat hati tuan-tuan. Ya. Kita cakap tabah kan. Ini sifat hati. Mana aksi hati kita. Sejauh mana kita dapat mendidik, mengasuh hati kita. Sampai jiwa raga kita ni. Supaya dia menjadi baik selama-lamanya. Maka caranya satu saja, bersabar. Bila sebut bersabar, maka simpulan tadi mestilah pertama, orang yang berilmu, bermakrifat, akidahnya kemas. Jadi ada kesan. Tuan-tuan duduk, tunggu isyak. Walaupun jangka masanya tak begitu lama, tapi tuan-tuan perlu sabar. Dia tuan-tuan adalah golongan yang bersabar. Ini jihad. Nafsu kalau boleh tak suka duduk macam ni kan. Tapi kita sanggup duduk juga. Ada jihad. Sabar. Lebih-lebih lagi tuan-tuan duduk di sini ni bukan duduk saja. Duduk dalam keadaan berzikir. Maknanya fikiran kita beri tumpuan kepada ilmu. Bagaimana nak memahami, bagaimana nak menjiwai, bagaimana. Kan penat tu bekerja juga tuan-tuan. Ini katakan jihad, itu kata jihad. Mana bekerja dengan bersungguh-sungguh. Istilah dalam Islam jihad. Tuan-tuan salat maghrib tadi, tentulah daripada takbir Allahu Akbar sampai ke salam, tuan-tuan bekerja sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh beri tumpuan. Itu jihad. Tanpa ada jihad, tuan-tuan tak boleh tunai salat 3 rakaat walaupun tak sampai pun 5 minit. Kadang-kadang kita lihat sesuatu yang lama tu cukup besar, cukup hebat. Yang sekejap tak hebat. Pada saya silap. Tanggapan itu satu kesilapan. Sebab kita nak menilai sesuatu itu bukan dia dari sudut punya kuantiti dia. Berapa banyak, tak. Dilihat pada sudut kualiti. Mutu dia tu. Tuan-tuan pergi kat kedai, tuan-tuan pilih yang bermutu. Kualitinya baik kain ni kan. Kalau barang ni kualitinya baik, baru tuan-tuan beli. Begitu juga dengan amal ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk nak memastikan mutu ni baik, hati mestilah bersabar. Sabar pula dibimbing oleh makrifat yang kental, makrifat yang kejat, taktik. Ada ilmu, barulah dapat. Baik, kita lihat lagi hadis seterusnya. Apabila kamu melalui kebun-kebun syurga. Ini hadis ini ya. Apabila kamu melalui kebun-kebun syurga, maka hendaklah kamu menikmati buah-buahnya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah maksud dengan kebun-kebun syurga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, halaqah zikir. Halaqah dengan keduduk bulatan. Ya? Zikir. Sekarang ni ini tak tahulah ya. Apa ni untuk kita nak menemui halaqah zikir begini, jarang kita bertemu. Saya pernah duduk bersama dengan halaqah zikir ni semasa di Syria dulu. Ada orang buat halaqah. Zikirlah. Syekh sebut La ilaha illallah. Ramai ikut La ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Majlis itu tenang saja. Hati kita sudah. Kalau mereka yang tak apa-apa, yang hatinya lembut, tentulah mengalir air mata. Dia ada zikir pula, ada istighfar pula. Memang sesuai lah tuan-tuan perempuan, kalau pada saya lah, yang sudah berumur ni, rasa itulah. Makanan yang perlu kita makan setiap hari. Tak perlu kita fikir soal nasi lemak, nasi dagang apa. Kita sekarang sudah berada di penghujung. Jadi tumpuan kita mencari sebanyak mungkin aset untuk akhirat. Ini penting tuan-tuan. Bukan berarti makna kita lupakan kerja, tidak. Kerja. Tetapi perhatian kita atau tumpuan kita tadi. Bagaimana nak mengumpul sebanyak mungkin bahan mentah atau bahan yang sudah diperbaiki nak bawa ke akhirat. Itu yang lebih penting. Jadi tuan-tuan perempuan, dalam Islam ini tidak ada halangan atau ada sekatan yang menghalang menyekat ummahnya bergerak maju ke depan, tak ada. Malah Islam menggalakkan kita, kamu kerjalah, wa qul amalu. Di arah Rasulullah. Wa qul, kata yang wahai Muhammad, i'malu. Ada sebab amal, beramal, bekerja, bertugas. Selagi hayah masih tanggung badan, kerja. Sebab umat Islam umat yang maju, umat yang progresif. Bukan umat yang nak pinjam lemah. Dalam keadaan begitu pun, umat Islam diingatkan supaya mereka sentiasa banyak-banyak mengkata Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai mereka beriman, banyaklah ingatkan Allah, ingatkan Allah, ingatkan Allah. Itu disiplin diri. Ketika kita bekerja, kita selalu ingatkan Allah. Kita mendisiplinkan diri. Kerja kita beramanah, cekap, keterampilan. Sebab kita zikrullah dan jiwa kita. Itu lebihnya perempuan. Tapi sayangnya, saudara-saudara kita pada hari ini, bila sebut zikrullah, dia ingat duduk dalam masjid je. Kan? Dia duduk dalam masjid kau, duduk dalam bilik gelap ke? La ilaha illallah. Itu zikrullah. Sedangkan tidak begitu, tuan-tuan. Di mana saja tuan-tuan berada, tuan-tuan mesti ingatkan Allah. Arti katanya, kita mesti bila kita bercakap ikut dia punya had-hadnya. Ini zikir Allah. Itu zikrullah lah tu. Kalau kita membuat kerja, kita buat kerja yang diharuskan, yang dihalalkan, yang dibolehkan. Itu zikrullah lah teman-teman. Umumnya begitu. Yang kita sebut la ilaha illallah, ini khusus. Ya, ini zikir lebih khusus. Amnya ya. Sebab itulah kalau kita lihat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak ada hadis menyebut tentang kelebihan zikir. Saya petik ni sebahagian kecil saja. Satu buku, satu kitab Al-Azkar karangan An-Nawawi. Al-Azkar itu. Zikir-zikir dimuat dalam buku kitab tersebut. Bermula daripada kita celak mata lagi. Kita buka mata, tengok alam. Kita bergerak sampai kita nak tidur semula. Ada zikrullah.
Itulah kelebihan zikrullah perempuannya. Baik, kita lihat lagi hadis. Yang berzikir mengingati Allah di dalam kumpulan orang yang lalai dari mengingatinya adalah seperti orang yang bersabar menentang musuh sesudah rakan-rakannya cabut lari. Ya. Dari kalangan kita berzikir ni ada yang ingatkan Allah, ada yang lalai. Jadi yang lalai itu apa ni misalnya bandingannya seperti orang yang cabut lagi pada musuh. Jadi yang ingatkan dia bersama. Ya? Ialah tuan-tuan perempuan dalam setiap kita ni ada perbezaannya. Ya? Kita tak sama. Kalau si Puran ni dulu PhD. Maksudnya dia tak sama dengan perempuan. Cara dia berfikir, cara dia bertindak tak sama. Cara dia beramal tak sama. Di antara tok guru ni. Ni tok guru, ni tok guru pun tak sama dengan perempuan. Kita boleh lihat cara dia berfikir, cara dia beri pandangan, cara dia mengulas tak sama. Ini dia punya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Sesungguhnya hadis min qaumin jalasul majlasan wa tafarraqu anhu wa lam yuzakkirullah wa lam yadhkurullah fiha illa ka'annama tafarraqa an jifati himar. Allah. Tiadalah dari satu kaum yang duduk di dalam suatu majlis dan mereka berpisah daripada majlis itu serta mereka tidak berzikir menyebut nama Allah padanya, melainkan perpisahan mereka itu seakan-akan seperti mereka berpisah dari bangkai keldai. Itu ingatan Rasulullah. Sebab tu Rasulullah ajar kita bila kita nak apa, kita nak balik lah kan, nak akad punggu nak keluar ni, kita baca subhanakallahumma hamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu zikirnya. Jadi seandainya kalau ada kesilapan, kesalahan yang berlaku, dimaafkan. Baik, ya, baik. Dan sikap sedemikian adalah merugikan mereka pada hari kiamat kelak. Memang rugilah tuan perempuan. Batal ada setengah-setengah apa ni majlis ataupun setengah tempat lah ya. Katalah lepas sembahyang isyak'. Sebelum dia sudah selesai tu dia berjabat salam umpamanya kan. Lepas tu selawat. Ini amalan yang baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir. Itu amalan yang baik. Walaupun kalau orang kata bid'ah ada, tak ada hadis. Memanglah perempuan jabat salam ni pun tidak ada hadis yang sah. Tapi dilihat dari sudut yang lain, dari sudut kebaikannya. Bila kita hulur tangan kita yang pasal, kita dapat ingat kembali. Kawan kita, rakan kita silah hubungan itu makin ketat, makin rapat. Itu baiknya. Tapi bagi orang tasawuf dan perempuan, dia jabat salam. Sebab apa? Ketika dia berzikir tadi, dia terpisah. Maknanya hati dia tinggal, dia bawa ke Allah. Kerana selepas berzikir, dia kembali balik, bertemu balik dengan rakan-rakannya. Itu dia punya orang ahli tasawuf. Walaupun perempuan, kita jangan lupa. Jangan lupa setidak-tidaknya kita bacalah tadi tasbih kafarah majlis. Ya? Diajar oleh Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita. Ya, jangan kita berpisah saja. Kerana hadisnya ahli syurga tak akan berasa rugi melainkan sesaat yang berpergian bersama mereka tanpa mereka berzikir mengingati Allah padanya. Allah. Ahli syurga tak akan berasa rugi melainkan sesaat yang berpergian yang berlalu begitu saja bersama mereka tanpa mereka berzikir. Itu ahli syurga. Maknanya kalau kita hidup sebelum mati ni, saat-saat yang berlalu tu dapat diisi dengan zikr Allah, rugilah. Bendanya bukan penat, bukan penat, bukan menyusahkan. Apa susah? Tuan-tuan nak mahu subhanallah, subhanakallah, bihamdik, surah. Nak pegang steering kereta, bismillah. Tak payah. Tapi yang memayahkan ke ialah nafsu. Dia bercanggah dengan syahwah nafsu. Menyebabkan kita tak termampu buat benda tu. Walaupun benda tu mudah, tapi tak terbuat. Karena kita ikut kehendak telunjuk nafsu. Malah dia dididik kita lagi. Angka muda lagi. Bukan tua sangat. Kan? Dia mula. Di kempen kita. Baik. Seterusnya. Sesungguhnya Allah menyuruh Yahya. Ya. Hendaklah kamu memperbanyakkan zikrullah sehingga mereka menuduh menganggap kamu orang yang hilang kewarasan akal. Biarlah orang kata apa pun, kan? Nak sama ada baik ataupun buruk tak kisah. Ingatkan Allah. Paling tidak orang kita kan lebar dah, kan? Ikut dakwah siapa 2-3 hari balik ni, lebar dah, kan? Cakap sikit, insya-Allah, masya-Allah, kan? Benda yang baik apa kita perlukan, tapi kita suka perli. Kita tak sepatut begitu membuat. Kerana bila yang baik, kita bagi sokong yang baik. Baik. Kemudian hadis ini hadis yang panjang, kan? Hadis ini panjang. Sesungguhnya Allah menyuruh Yahya ibn Zakaria. Ini hadis menyampaikan 5 perkara utama yang mesti beliau dan suku Israel, ini pada Israel melaksanakannya. Tetapi perintah tersebut berlaku kelewatan. Seolah-olah beliau melambatkan dari menyampaikannya. Lalu Allah mewahyukan pula kepada Isa alaihissalam. Yahya Isa ni sepupu. Ya, sepupu. Ya. Jadi Yahya anak kepada Zakaria. Isa anak kepada Maryam. Maryam dengan apa ni, dengan Zakaria ni, itu bapa Zakaria bapa saudara dia. Jadi anak sepupu tapi mana dia keluarga dia. Ya. Jadi Yahya ni nabi anak pada Zakaria, Isa nabi anak pada Maryam. Baik. Jadi suatu hari kata Rasulullah, pernah Rasulullah arahkan, perintahkan Yahya sampaikan suatu pernyataan kepada Bani Israel. Ada 5 perkara. Tolong kamu sampaikan. Jadi kebetulan dia lewat. Dia lewat, mungkin dia terlupa ke, wallah ta'ala. Allah arah kepada Nabi Isa alaihissalam supaya menyampaikannya. Selepas itu Isa alaihissalam datang menemui Yahya dan beliau berkata pada Yahya, engkau telah diperintahkan menyampaikan 5 perkara utama dan aku juga diperintahkan sedemikian. Maka aku ingin tahu sama ada engkau yang menyampaikannya ataupun aku. Jadi jawab Yahya, wahai Isa, aku bimbang. Jika engkau mendahuluku menyampaikannya, aku akan ditimpa azab atau dijungkir balikkan bumi menimbasku.
biarlah aku saja yang menyampaikannya. Itu kata Yahya. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kisah yang ini cukup, apa yang kata ni, cukup apa, ialah, memang cerita dia, kehidupan dia cukup hebat. Dia mati, tuan-tuan, mati syahid, dibunuh. Apa ni, dia apa, dia lari, ya, kaum dia kejar dia, bila dia pokok tu terbuka dan mengarahkannya, kamu masuk dalam ni batang pokok yang besar tu. Bila Yahya berlindung di dalam batang pokok tu, iblis beritahu Yahya kat situ, dia ambil gergaji, gugur syahid. Ini para nabi dulu, dia berdakwah kepada Allah, tapi kaumnya menentang. Baru nak kira tu perempuan dengan keadaan sekarang ni, zaman nabi-nabi dulu cukup hebat. Dakwah ini sampai itu tak pernah pun minta ubah. Dan apa yang disampaikan itu benar baik, perkara baik. Bukan perkara yang tak baik. Tapi mereka tak boleh terima. Apa sebab? Jadi bila kita teliti perempuan, sebabnya tak lain dan tak bukan kerana mereka tidak ada pegangan hidup, malah tidak berpegang dengan prinsip akidah Islamiah. Dia berpegang dengan prinsip akidah hawa nafsu dia, syahwai. Itu saja. Bayangkan dia kalau dia menyembah patung, itu prinsip dia nafsu, syahwah. Dia tahu patung itu tak bernyawa, tak boleh bercakap, tak boleh menolong, tak boleh memudarat. Tapi di kalangan orang sekarang pun zaman moden ada juga. Jam percaya pada bomoh-bomoh tu, kan? Yang kamat-kamat tu ada. Dia beri percayaan kepada benda-benda yang tak nampak. Ya, apa manusia, apa makhluk jin, apa syaitan memang ada lah. Tapi dia orang tak boleh nak memudaratkan orang lain. Dia tak boleh. Kuasanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah belajar dulu. Allah yang menyelamat, Allah yang menyelmu. Mana Islam mengajar kita supaya kita faham betul-betul, mesti faham betul-betul. Yang lain selain Allah tak ada kuasa mutlak. Nah, bila kita faham gitu, kita ada prinsip. Kalau kita sakit, kita berubat, berikhtiar. Bukan berarti kita percaya bahawa ubat ini penyembuh. Tidak. Ubat hanya sebagai alat. Sebagai alat, sebagai sebab dituntut supaya kita berusaha. Yang menyembuh Allah. Kan kemas tu perempuan. Mana bila seorang berpegang begitu, jiwa dia tenang. Ketenangan inilah yang memberi suatu cita rasa atau perasa yang membolehkan orang itu keyakinan diri. Oleh kerana membina jati diri. Siapa kamu? Kita boleh jawab, aku Abdullah, aku Muhammad, tapi tak ada jati diri. Kemungkinan begitu, mana masalah amal ibadah itu kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, itu tak ada pendirian. Orang yang tak ada pendirian ini, itu dia tak memiliki jati diri sebenar sebagai Muslim mukmin. Jadi zikrullah dia mengajar kita. Zikrullah mengajar kita supaya membina syakhsiyat, supaya membina personality, supaya membina rupa bentuk insan yang kamil, yang sempurna. Itu zikrullah, teman-teman. Saya katakan tadi kan, zikrullah mendisiplinkan diri kita. Kita berada di mana? Di puncak menara sana, sebagai bos, ketua urusan. Tapi zikrullah membimbing kita dan mengatur urusan hidup kita, strategi kita,
ke arah yang lebih baik dan lebih mantap. Itu kelebihan zikrullah. Jangan takut tuan-tuan. Kan? Jangan kata zikrullah kena bawa tasbih buh lah poket lah. Tak payah buh tasbih tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Arab tanyakan tasbih. Dia buat tasbih tangan dia masuk dalam panggung goyang pun ada tasbih kat tangan dia. Kat padang bola pun ada tasbih kat tangan dia. Tempat majlis tarian pun ada tasbih kat tangan dia. Tasbih itu budaya. Tasbih itu bukan murah harga. Kalau yang kaya sampai 100 ribu harga dia. Kerana yang butir tasbih itu kadang-kadang daripada jenis permata mana? Tengoklah tu pun mahal. Jadi artinya berzikir tak semestinya ada tasbih. Tasbih ni itu biasa saja, kan? Ya, baik. Yahya alaihissalatu wassalam mengambil tempat duduk di anjun masjid. Setelah itu Yahya bin Zakaria mengajak suku Bani Israel datang ke Baitul Maqdis. Ini Baitul Muqaddas, ini Baitul Maqdis lah. Oh sekarang ni, ya. Tapi kita sebut bahasa yang tepat Bait Al-Muqaddas. Ya, itu bahasa yang tepat. Tuan-tuan boleh sebut Bait Al-Muqaddis atau Bait Maqdis. Tapi sebutan yang tepat Bait Al-Muqaddas. Mereka datang dan berhimpun sehingga memenuhi Masjid Al-Aqsa. Sayangnya teman-teman, Masjid Al-Aqsa ini berada dalam genggaman Israel. Saya tak tahu, saya pun tak faham lah teman-teman. Negara-negara Islam yang kaya raya atau yang memiliki kuasa, kenapa mereka tidak ada usaha untuk menangani masalah ini sehingga Al-Aqsa tidak dicerobohi? Ini kelemahan umat Islam. Tuan-tuan kalau tuan dekat sejarah, Masjid Al-Aqsa ni masjid yang tertua sampai pada Masjidil Haram Makkah. Sayang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah pergi melawat, sekarang pun susah nak masuk kan. Saya pun dapat, alhamdulillah, sekali dapat melawat. Awal tahun 80-an dulu. 20 tahun lepas lah. Itu pun pembiasaan ketat. Nak boleh masuk tu bukan senang. Malah saya tak guna pasport antarabangsa Malaysia. Pasport merah ni dicabut. Kita tak ada hubungan diplomat. Dia capak aja. Dia tak tengok pun dia punya. Itu dia punya bangsa Israel. Jadi kita masuk dengan visa Saudi. Bolehlah melawat sekejap. Salat sunat 2 rakaat, mohon doa. Hari ini tuan-tuan puan nak melawat memang susahlah, ya. Saya rasa susahlah. Ya. Dulu saya pergi, saya ikut jalan darat, tuan-tuan. Daripada Kaarah pergi ke Iskandaria, pergi Port Said, kemudian menyeberang Laut Merah tu. Dia ada terlaun tuan. Daripada bawah masuk sampai ke sana. Kemudian berjalan kaki sebelum naik bas, ikut padang pasir Sinai. Tak jauh tuan-tuan. Bukan dalam sangat dekat ya. Tapi sayang gitulah. Dia punya keadaan sekarang ni, kelemahan umat Islam diambil kesempatan oleh mereka yang kuat, sehinggakan tempat-tempat suci begini dirampas kan, dilanyak sangat-sangaknya. Bayangkan tentera Israel masuk dengan kasut-kasut kan. Apa tu tembak, bulu-bulu bang dia punya dinding masjid tu. Baiklah ya, di negara kita alhamdulillah selamat tuan-tuan.
Ya, negara kita selamat perempuan. Untuk buat amal ibadat, tak ada siapa gangguan. Negeri lain, jiran kita dekat Singapura saja pun, Singapura pun azan tak boleh guna ni. Tak boleh guna mikrofon. Tapi negara kita, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan kena bersyukurlah. Kita selamat melaksanakan amal ibadat kepada Allah, ya. Kemudian duduk dalam halaqah ilmu, belajar dan sebagainya. Ini rahmat. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Yahya alaihissalam mengambil tempat dan duduk di anjung masjid, dan beliau memulakan ucapannya dengan memuji Allah. Selepas itu beliau berkata, sesungguhnya Allah menyuruhku melaksanakan 5 perkara, dan aku diarah menyuruh kamu melaksanakan 5 perkara, yaitu kamu hendaklah menyembah Allah dan jangan sekali-kali mempersekutukannya dengan sesuatu. Kerana masalah mereka yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah adalah seperti masalah lelaki yang telah membeli seorang hamba abdi dengan mata wang emas dan atau perak dari harta miliknya yang bersih. Kemudian dia menempatkan hamba abdi itu di dalam sebuah rumah, dan ia berkata kepadanya, engkau bekerjalah dan laporkan kepadaku pekerjaanmu. Maka mulailah hamba abdi itu bekerja dan melaporkan kepada orang lain, tidak kepada tuannya. Justru siapakah di antara kamu yang setuju dengan sikap hamba abdi bertindak sedemikian? Sedangkan Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan memberi rezeki kepada kamu. Maka sepatutnya kamu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Ialah bayangkan perempuan, si hamba abdi tadi, kita dah beli dia. Arah dia buat kerja. Kan? Tapi dia khianat. Macam kita samalah perempuan. Kita dilahirkan ke dunia, buka mata. Kemudian bila kita dibesarkan, diberikan akal, diberikan kemudahan, semua mudah. Mana tak mudah? Ada kereta, ada apa, ada ni kan. Tapi kita lupakan Allah. Cuba kita fikir. Tentulah tak sepatut begitu, tak wajar perempuan. Simpulan dia kata ibu bapa dengan anak dia kan. Anak dia ni dah hebat, dia lupakan bapa dia. Tentulah bapa dia tu terasa. Itulah sikap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sepatutnya kita melupakan Allah. Tak sepatutnya kita lalai daripada mengasihi Allah. Sebab kita dilahirkan dengan rahmat Allah, dibesarkan dan diberi kemudahan, semuanya itu adalah dengan rahmat Allah. Jadi kenapa kita lupakan Allah? Tentulah sikap melupai Allah, sikap lalai daripada Allah ini sikap yang tidak memiliki rasa ketamadunan hidup. Dia tidak memiliki itu, kan? Jadi oleh hal itu, marilah kita sama-sama memperbanyakkan zikrullah dan berzikir dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, menunai dan mendirikan salat. Dan apabila kamu mendirikan salat, janganlah ingatanmu berpaling kepada yang lain selainnya. Kerana Allah Azza wa Jalla sentiasa menghadapkan wajahnya, melihat dan memerhati, serta menghulurkan rahmat kepada hambanya selama ia tidak berpaling. Ini betul hal juga. Arahan kedua, apabila kamu menunaikan salat, pastikan ingatan kamu, hati kamu tertumpu kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain selain daripada Allah. Bila kita angkat Allahu Akbar kepada Allah sampai salat. Jadi kalau hati kita ingat yang lain, sikap yang tak munasabah.
Saya gunakan sikap tak munasabah, malam memang tak munasabah lah. Mulut kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami sembah. Betul ke? Betulkah engkau sembah Allah? Bagaimana kamu kata kamu menyembah Allah, hati kamu ingat lain? Ini satu pembohongan. Itu kita kena hati-hati tu perempuan. Dengan sampai ke tahap kita bila kita terbawa ingat yang lain, cepat-cepat tepis atau halang dia. Pergi. Mana yang gitulah yang beri perhatian balik peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai salam. Baik, jika sekiranya kita sedang bergumul, kan? Sekejap ingat, sekejap tak ingat, sekejap ingat, sekejap. Macam mana? Macam itulah juga mana kita jangan ikut. Jangan kita ikut perasaan kita. Jangan kita terbawa-bawa dengan perasaan. Ingat, aku sekarang sedang menunaikan salat. Beritahu diri kita, aku salat. Berarti kita sebut dalam ni ada aku salat isya. Syarat kan? Sebut 4 rakaat. Bimbang takut jadi 3 rakaat. Tuan, kita buat apa? Aku salat isya. Itu aku janji itu. Tuan-tuan kerja dengan kerjaan ada surat aku janji. Bila kita ibadah dia, usalli, aku salat al-isya. Aku salat isya. Aku sedang salat isya. 4 rakaat. Tunai. Nak membukti lagi kita ni benar-benar salat isya. Kerana Allahu Akbar. Comi tu perempuan. Ungkapan dan niat kita tu cukup comi. Cukup lengkap, melengkapi. Mengajar kita supaya kita memberi tumpuan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wallahu a'lam. Sama dia.